Itu dia sedikit perkongsian ataupun rumusan lah yang boleh diceritakan tentang bagaimana kes-kes ini berlaku dan apakah kes punca juga yang telah dinyatakan. Kita melihat kepada keganasan terhadap wanita tidak terbatas hanyalah dengan penderaan. Ianya melebihi daripada kelakuan itu seperti pembunuhan. Bukan itu sahaja, lebih kejam lagi menyumbat ke dalam tong dan sebagainya. Itu sehingga tahap itu boleh berlaku. Dan mengapa wanita adalah seseorang yang menjadi mangsa. Itu mungkin salah satu yang dikatakan sebagai sifat wanita itu sendiri. Tapi apapun kita inginkan pencerahan, apakah sebenarnya yang dialami, yang dirasai oleh si pelaku itu? Kalau kita tahu mangsa ada kesan yang tertentu, adakah pelaku ini juga ada kesan yang tertentu berlaku terhadap mereka? Betul, kita ingin tahu bagaimana mereka boleh tergamak untuk melakukan perbuatan sedemikian. Adakah disebabkan faktor masa lalu dan sebagainya? Itu menjadi punca kenapa mereka terlalu berani untuk melakukan pembunuhan terhadap pasangan sendiri. Baik. Dan kita nak ingin melihat bagaimana perkara ini, perbuatan ini dari kacamata pelaku. Kita nak tahu apa yang difikirkan oleh mereka dan sebagainya. Untuk itu kita akan bersama dengan seorang pakar psikologi, Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan yang sudah bersedia di panggilan video sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Okey, baik Doktor. Kalau kita melihat kepada situasi ini, kebelakangan ini banyak keganasan yang terjadi terhadap terutamanya terhadap isteri lah. Kita nak tahu Doktor, apa antara faktor utama sebenarnya yang mendorong kepada perbuatan tersebut? Bayangkan seorang suami yang dikahwini kerana cinta dan sebagainya boleh berubah dalam sekelip mata dan mampu membunuh isteri sendiri. Jadi apa sebenarnya faktor yang mendorong kepada situasi ini, Doktor? Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih MSI atas peluang berkongsi pendapat dalam MSI ini. Jadi, kenapa sampai boleh jadi macam ni? Tadi ada disebut kenapa bermula dengan cinta tiba-tiba boleh jadi ganas dan sampai ada pembunuhan dan sebagainya. Sebenarnya biasanya dia bukan satu perkara yang sudden, bukan tiba-tiba dia jadi ganas. Biasanya keganasan itu dah bermula dari awal. Baik. Ya. Jadi apa faktor-faktornya? Faktornya beberapa. Di antaranya ialah orang yang melakukan tindakan keganasan itu sendiri pernah diganasi lah, maksudnya pernah didera dulu. Kalau tidak pun dia belajar bahawa penderaan itu okey dalam waktu dia zaman kanak-kanak ataupun remaja. Kita melihat kepada tadi doktor ada kongsikan ianya tidaklah berlaku terus keganasan. Ia ada peringkat. Maknanya adakah peringkat awal tu kita mampu untuk membataskan dia daripada menjadi perkara yang lebih serius? Bagaimana kita nak mengenal pasti itu adalah berpotensi untuk berlaku perkara lebih serius seperti dera, bunuh dan sebagainya? Adakah kita sendiri sebagai wanita, sebagai isteri contohnya, boleh mengenal pasti ada potensi berlakunya keganasan yang lebih serius lagi yang boleh dilakukan oleh si suami? Ya. Biasanya dia bermula dengan verbal, kata-kata. Jadi kata-kata yang kasar, carutan, makian, kan itu dah jadi, kalau jadi satu kebiasaan dalam rumah tangga, maka ini perlu untuk diperbincangkan. Ini bukan perkara normal untuk mana-mana manusia pun. Sepatutnya kalau ada isteri yang rasa suami dia sangat kuat mendera dia sebagai secara verbal, secara lisan, maka dia perlu dapatkan bantuan. Bukanlah komplain ataupun report. Kurang-kurangnya berbincang sesama sendiri, kemudian dapatkan nasihat daripada orang yang lebih dihormati. Dan kalau lebih baik daripada itu, dapatkan pendapat psikologis, pakar-pakar psikologi, ataupun kaunseling. Itu pun boleh bubuh benda dalam perspektif. Jadi lelaki ini, dan biasanya lah pelaku keganasan ialah lelaki terhadap wanita, sebab ada unsur budaya di situ. Unsur budaya dan juga biologi. Biologi, bila saya katakan biologi, maksudnya fizikal. Dia memang lebih kuat lah daripada perempuan secara umum. Kemudian dari segi budaya pula, budaya kita yang walaupun taklah tepat sangat apa yang saya sebut mungkin, tetapi meletakkan wanita tu seperti macam second class lah. Jadi bila ada anak perempuan ramai, bila nak dapat lelaki. Benda macam itulah yang meletakkan lelaki itu lebih tinggi, lebih utama. Baik.
bagaimana pula doktor melihat perkara? Kadang-kadang ada setengah wanita itu mereka sengaja merelakan dirinya menjadi mangsa keganasan rumah tangga atas alasan jika mereka mengadukan perkara ini kepada pihak berkuasa dan sebagainya, suami mereka pastinya akan ditahan di Tuak Siasat dan mungkin akan dipenjarakan. Dan ini menjadikan wanita tersebut berpendapat bahawa dia tidak mahu ayah kepada anak-anaknya menjadi seorang bekas banduan. Jadi bagaimana doktor melihat perkara situasi dan pemikiran yang sebegini? Itulah, ini satu situasi yang sangat kompleks. Tak semudah yang kita sangka. Betul. Kalau ada masalah, pergi kan. Kalau kalau rosak, potong kan. Macam pokok kan. Tenang, dahan yang rosak kita potong kan. Jadi ini sangat, dia berselirat, dia berkait-kait. Jadi betul apa yang kita sebut tadi tu, bukan senang untuk ambil keputusan. Tetapi dalam hal ini, saya rasa keluarga dan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi confidence kepada wanita-wanita ni bahawa dia not alone. Kita boleh bincang, kita boleh cakap, boleh bincang. Sebagai contoh kan, maksudnya biasanya kita ni sibuk sangat. Kita suka cakap tepi kain orang itulah istilahnya, jangan menyebut hal orang. Tapi kalaulah masyarakat, family, keluarga, memang jenis rapat, memang jenis yang ambil tahu apa khabar kan, bukan semata-mata cerita-cerita gosip saja, bukan kan cerita-cerita membawang saja kan kata orang sekarang ni. Jadi memang genuinely kisah pasal each other. Jadi kalaulah memang kita kisah pasal each other, bila ada masalah walaupun sikit kita boleh bincang. Tapi kalau kita hidup dalam kita punya bubble, hidup seorang-seorang kita aja kan, isteri, suami dan anak seorang contohnya, tak boleh. Nah, itu satu kehidupan yang tidak sihat. Kita memang memerlukan orang lain. Sebab kita berbicara tentang dari kacamata pelaku. Kalau kita tahu mangsa ni ada kesan yang tersendiri, maknanya mungkin dari sudut psikologi, trauma dan sebagainya. Ini kita bercerita tentang fasa awal lah penderaan itu berlaku. Apakah kesan terhadap pelaku? Adakah pelaku juga mengalami kesan tertentu yang boleh menjadikan mereka ini lebih ganas ataupun apa sahaja faktor yang boleh menyumbang kepada kelakuan itu? Keganasan, pelaku keganasan sendiri sebenarnya tengah suffer. Sebab melakukan keganasan bukan satu perkara yang fitrah untuk manusia. Tak best sebenarnya melihat orang sakit. Dan pelakunya lah saya. Sebenarnya tak best. Dia tak sesuai dengan naluri manusia. Jadi sebenarnya pelaku pun tengah menghadapi ataupun melalui satu fasa yang sukar. Sebab itu kita perlu hulurkan bantuan untuk orang yang menzalimi dan yang dizalimi. Sebab dua-dua punya tengah ada problem. Baik doktor, adakah pernah terjadi bila mana ada pelaku itu sendiri yang mereka sedar, terdetik di hati mereka, di fikiran mereka untuk melakukan keganasan terhadap orang yang tersayang, tetapi dalam masa yang sama hati mereka antara mahu melakukan dan tidak mahu melakukan. Jadi bila pelaku itu berfikiran sebegitu doktor, pernah tak ada pelaku yang datang berjumpa doktor untuk meminta nasihat dan sebagainya? Oh, ada. Dan saya antara yang saya perasan ialah bila pelaku itu ada kerja yang agak besar dan di dalam kedudukan yang lebih berkuasa kan. Jadi dia akan bawa kuasa dan dia punya jawatan besar dia ke rumah. Begitu juga dengan jawatan-jawatan yang berbentuk boleh macam ada senjata api kan. Memang ada kajian bagi anggota keselamatan dan sebagainya. Memang ada kes keganasan rumah tangga lebih tinggi di kalangan anggota keselamatan. Sebab dia ada rasa dia lebih kuat kan. Dan memang pun anggota keselamatan lebih kuat di luar sana. Tapi di dalam rumah dia hanya patutnya jadi suami kan. Ayah kan. Okey, saya ada terbaca tentang satu artikel di mana kes-kes ini juga, si pelaku ini juga menjadi ganas, menjadi orang yang sanggup mendera dan sebagainya adalah kerana cerita di sebalik bagaimana mereka membesar itu dalam keadaan itu. Sama ada keluarganya ataupun dia pernah didera. Itu adakah bagaimana saling kaitnya dari sudut psikologi? Mereka ini juga pernah ada pengalaman didera. Silakan, betul sangat sebenarnya. Majoriti kes pendera ialah sebenarnya orang yang pernah didera. Jadi dia belajar dengan cara yang negatif lah. Bahawa itu cara untuk meluahkan perasaan. Itu cara untuk menyelesaikan masalah.
Jadi kalau dulu dia didera, jadi dia ada skrip dalam hidup kita ni, kita ada skrip. Kalau orang marah dengan kita, apa kita kena buat balik. Jadi kita belajar benda ni daripada mak ayah kita, daripada kawan-kawan, daripada pakcik-pakcik, makcik kita. Jadi kalaulah pembelajaran itu skripnya hanya satu. Engkau terpijak kaki aku akan tumbuk engkau. Jadi kalau skripnya satu saja. Okay. Dia pernah tengok contoh satu saja, itu keganasan balik. So apa pilihan yang dia ada? Jadi sebab tu masyarakat memang sangat important sebenarnya. Kalau nampak ada keganasan di kalangan kawan-kawan kita, walaupun berjawatan tinggi kan, orangnya baik-baik, orang yang pergi masjid, pergi surau, tapi nampak macam ada unsur keganasan, dia macam kasar kan. Masing-masing kita boleh mainkan peranan. Sebab mungkin kan nasihat saya ataupun layanan saya kepada kawan yang sepatutnya orang baik, tetapi dia ada elemen keganasan dalam diri dia. Saya dalam antara sedar atau tidak, saya tengah membantu satu keluarga ataupun beberapa keluarga yang lain. Kan? Okay. Setuju? Baik doktor, mungkin kan dari segi kacamata pelaku itu sendiri, apabila mereka melakukan keganasan sedemikian, melakukan pembunuhan, adakah mereka merasa puas melakukan perbuatan sedemikian dan akan meneruskan, jika tidak tertangkaplah, adakah perbuatan tersebut akan diteruskan ataupun terbitnya penyesalan daripada para pelaku ini? Sebenarnya susah sangat untuk seorang manusia mengambil nyawa manusia yang lain. Ini sangat-sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, walaupun waktu dibuat tu, dia rasa itulah yang paling baik dibuat, tapi dia akan menyesal satu saat lepas tu atau seminit lepas tu. Bukan senang untuk kita rasa puas hati lepas bunuh orang. Kecuali beberapa peratus saja manusia, mungkin 0.01% saja manusia yang memang ada penyakit mental. Maksudnya waktu melakukan jenayah itu, jadi dia mungkin tengah berhalusinasi kan, dengan delusion dia, dengan dia punya wrong belief dia kan. Jadi dia masih tetap senyum walaupun lepas bunuh orang. Maka yang ini mungkin bukan masuk dalam perbincangan kita kan. Tapi majoriti akan menyesal. Tidak ada kepuasan dalam keganasan. Saya punya pengalaman lah sendiri melihat kepada ada yang berdekatan dengan kita lah kan, sekeliling kita yang mempunyai masalah ini, yang kita tahu lambat kerana mereka, mangsa ini lebih bersifat tidak mahu berkawan, tidak mahu berbual, bercerita. Mereka lebih bersifat pasif yang memang susah untuk kita mendekati mangsa-mangsa ini. Adakah ini adalah kesan terhadap kelakuan keganasan itu dan mungkin ianya berulang? Silakan. Ya, betul. Biasanya mangsa keganasan ni dia takkan ada kawan yang ramai. Kalau dulunya dia ada ramai kawan, dia akan sikit-sikit dia akan hilang. Sebab si orang yang mendera ni pun akan bagi warning kan. Akan nampak pattern. Kalau dia selalu sangat keluar dengan kawan, nanti takut-takut bocor pula rahsia yang aku ini tak boleh mengawal kemarahan. Bila aku marah, aku akan tumbuk dinding, aku tumbuk manusia, pecahkan barang. Jadi atas dasar nak malu, nak jaga ni, dia akan kontrol isteri dia. Jadi akhirnya kita lagilah susah untuk kita tahu apa yang tengah berlaku sebenarnya. Betul. Jadi mungkin jadi usaha macam TV3 macam ni, MHI, untuk bagi satu pendedahan. Sebab semua orang tengok TV, jadi tak ada orang biasanya akan dihalang daripada tengok TV kan. Jadi satu usaha yang sangat baik supaya orang yang tengah berada dalam keadaan ni dia kata, aku kena minta bantuan, tak pasal takut. Okey, betul. Jadi dari segi pengurusan emosi mangsa dan keluarga itu pula bagaimana doktor? Urusan emosi, memang penderaan, keganasan ni dia akan efek semua orang, masuk anak-anak kan. Jadi seorang ibu yang didera, dia takkan jadi ibu yang sangat baik untuk anak-anak ya, ataupun ibu yang agak normal kan. Dia akan juga biasanya dia macam garbage in garbage out kan. Jadi kalau kita kalau sampah lah yang dimasukkan dalam otak seseorang, maka sampah juga yang akan keluar juga daripada mulutnya kepada orang lain. Maka sampah itu akan terus ditransfer kan. Jadi anak-anak di sulung ni akan bagi dekat kak ngahnya, dan kak ngahnya akan bagi dekat adik bongsunya kan. Jadi dia akan transfer. So sebab tu kita kena stop the cycle. Kita tak dapat, bila doktor memberikan gambaran sebegini, kita melihat ini sebenarnya boleh memberi impak kepada sosio budaya dan juga bagaimana masyarakat yang kita ingin lahirkan pada masa akan datang kan, jika tidak berhenti keganasan dalam rumah tangga itu sendiri. Doktor mungkin boleh kongsikan, adakah memang keganasan ini kebanyakannya berlaku terhadap wanita bermula dalam rumah tangga?
Ya, memang keganasan majoritinya berlaku terhadap wanita. Kemudian kanak-kanak lah, ini kira golongan yang betul. Mungkin Berisiko lah. kita boleh katakan Terkesan. berisiko ataupun lebih lemah dari segi fizikal. Mhm. Jadi lebih mudah untuk menerima, dan untuk kajian lebih tinggi, lebih kurang dependent, lebih tinggi kalau perempuan itu bekerja, maka keganasan rumah tangganya kurang sikit berbanding dengan yang tidak bekerja, yang suri rumah. Sebabkan lelaki itu rasa dia berkuasa mutlak Baik. terhadap wanita. Mhm. Jadi kalau ada satu perkara yang saya boleh tambah, Silakan doktor. masyarakat kita tak patut ada satu pemikiran yang itu pilihan kau kena layan dia. Itu pilihan kau, jangan masuk, aku tak nak masuk campur. Kadang-kadang kita dapat kisah ini, cerita macam ni daripada mak ayah sendiri. Maksudnya engkau yang nak kahwin sangat dengan dia, engkau yang kena hadap dia. Kau jangan komplain pada aku. Jadi pemikiran macam ni tak boleh sebenarnya, salah. Sebab jodoh pertemuan kan memang dah ditentukan. Jadi kita sebagai mak ayah, sebagai orang yang lebih berkuasa kan, lebih tua mungkin, kita tak boleh letakkan beban 100% ke atas seseorang. Kita kena kongsi sebenarnya beban tu. Kalau ada masalah, kita kena sama-sama bincang. Setuju. Doktor, mungkin yang terakhirnya, kata-kata dari doktor ini sebagai pakar psikologi kan, lebih memahami situasi si pelaku dan juga situasi si mangsa. Apa yang mungkin boleh doktor katakan untuk kita sama-sama membantu dari sudut masyarakatnya, membantu menghentikan keganasan dalam rumah tangga ni? Silakan doktor. Baik. Sudah pasti orang yang tengah dengar tengah tengok TV sekarang ini, ada yang termasuk dalam orang yang terlibat dalam apa yang kita tengah bincangkan. Sebab 30% dari wanita yang berkahwin ada report bahawa mereka ada merasai sedikit ataupun banyak keganasan rumah tangga. 30%. Jadi satu daripada 3 kan. Ataupun jadi kalau kita ada 10 kawan, 3 orang sepatutnya pernah melalui keganasan. Mungkin dari segi lisan, verbal ataupun fizikal, mungkin sexual dan sebagainya. Jadi kalau tengah dengar cerita ni, kalau tengah dengar kita punya segmen ni, seek help, cari bantuan, pergi ke orang yang lebih kita percayai, cerita kat dia yang aku perlu bantuan. Pergi ke hospital. Sebenarnya hospital ada sistem yang sangat bagus. Pergi ke Jabatan Kecemasan, kita ada one stop crisis center di mana kita akan ada multidisiplin, beberapa kepakaran yang akan datang dan tolong. Antaranya polis, kemudian akan ada jabatan kebajikan, kemudian psikiatri ataupun psikologis dan doktor sendiri untuk lihat kalau ada kesan fizikal pada badan mangsa. Jadi sistem kita sangat bagus sebenarnya, dan sistem kita sangat menjaga kerahsiaan. Jadi tak perlu takut kalau kita tak nak di-interview oleh contohnya jabatan kebajikan ke apa, kita boleh bincang sebenarnya. Dan kalau kita tak nak polis ambil tindakan sekarang, tapi ini sebagai cover saja pun boleh. Macam-macam perkara kita boleh buat sebenarnya. InsyaAllah. Mengikut budi bicara juga kan? Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Kita mendapat banyak sangat informasi daripada doktor sebenarnya. Terima kasih bersama dengan kami di MHR. Itu dia Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, pakar psikologi yang berkongsi dengan kita tentang keganasan terhadap wanita, lebih kepada dari kacamata pelaku. Bukan sahaja kesan ini terhadap mangsa, tetapi kesan ini juga sebenarnya dialami oleh pelaku. Dan seperti yang dikabarkan tadi, kalau tidak dibataskan, dihentikan di sini, ia akan berlarutan sehingga ke generasi, sehingga ke keluarga kita yang lain. Kita tak nak daripada anak ke cucu ke cicit perkara ini terus-terusan dia terjadi. Dan sebenarnya ni, kita sebagai orang luar juga kan, kita juga memainkan peranan yang penting. Mungkin kita sebagai jiran, apabila kita mendengar jiran kita sering bertelingkah dan sebagainya, bukannya kita ingin menjadi seorang yang penyibuk, tetapi kita ingin menjadi jiran yang bertanggungjawab. Perhatikan apa yang berlaku, mungkin kita boleh membuat panggilan dan sebagainya. Baik, Anim, kita nak berehat seketika.